pada malam Nabi SAW nak diisrakan, baginda berada di Hijr. Saya ambil satu pada hadis tersebut. Baginda duduk dekat dengan Kaabah, duduk dengan Kaabah jalan. Malaikat Jibril datang jumpa Nabi SAW. Perkara pertama baginda buat, perkara pertama Jibril buat adalah belah dada Nabi SAW. Belah tu daripada mana Ustaz? Ayah-ayah yang mana ada tekak, cuba sentuh lekuk tu. Lekuk yang ada di tekak tu, dia start pada situ sampai ke pusat. Belah dada Ustaz. Buat keluar apa Ustaz? Ada yang kata hati, ada yang kata jantung. Keluarkan jantung tersebut, cuci dengan air Zam-Zam, masukkan ilmu, iman, hikmah. Kemudian masuk balik dalam dada Nabi SAW. Sepanjang hidup baginda dibelah dada 4 kali. 4 kali belah dada. Umur 4 tahun sekali masa duduk dengan Halimatus Sa'diah, 10 tahun sekali masa duduk dengan Abu Talib, 40 tahun kali ketiga waktu dapat wahyu pertama, 51 sekali lagi waktu Isra Mi'raj ni lah. Jadi baginda belah dada 4 kali semua hidup. Soalan dia, Ustaz, pasal apa kena belah dada? Pasal apa nak jalan tu belah dada? Tak boleh jalan terus lah. Baik. Dalam Quran Allah sebut subhanalladzi asra bi'abdihi, ayat tu sekalian. Di hujung ayat tu Allah sebut linuriyahu min ayatina. Allah kata aku nak tunjuk kekuasaan kami. Allah kata pada Nabi SAW, aku nak tunjuk kekuasaan aku kepadamu ni wahai Muhammad. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi apa tujuan belah dada tu Ustaz? Mudah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk keagungan dia, nak tunjuk kekuasaan dia, nak tunjuk kehebatan dia, nak tunjuk kata Tuhan tu Malikul Mulk, raja kepada segala raja. Tuhan nak tunjuk benda tersebut. Orang yang hatinya bersih sahaja akan nampak kehebatan Tuhan ni. Orang yang hatinya lembut sahaja boleh nampak kehebatan Tuhan ni. Orang yang hatinya Ustaz rapuh, Ustaz mudah untuk menerima apa yang dilihatnya, orang ini boleh nampak keagungan Tuhan. Tuhan belah dada Nabi SAW, Tuhan nak ajak apa pada kita Ustaz? Mudah. Manusia kalau nak tengok keagungan Tuhan, hatinya kena bersih. Dia nak beritahu tu ya. Hati tu kena bersih, baru boleh nampak kehebatan Tuhan. Perjalanan Isra Mi'raj, Allah nak tunjuk kehebatan dia, nak tunjuk keagungan Allah. Manusia hati bersih saja boleh faham keagungan Tuhan tu. Boleh faham bahasa tu Ustaz? Manusia yang hatinya keras Ustaz, tengok bilah apa pun duduk macam tu. Contoh mudah saya bagi ya, bagi senang faham. Bagi senang faham lah. Ayah-ayah ada kawan meninggal. Orang tua sama-sama lah, kita 60, dia pun 60. Dia meninggal. Orang yang hatinya lembut, dia pergi tengok kawan meninggal ni, dia kata apa? Sian kawan aku ni pergi dah. Kan? Dia umur sama dengan aku lah, dia pergi dah no. Kan? Dia hari ni giliran dia, tak lama lagi aku pula nampak gaya ni. Orang hati lembut nampak kot tu Ustaz. Dia baca kot tu. Dia kata lepas ni aku pula dah nampak gaya ni. Hak lapis-lapis aku semua pakai tak ada dah. Tinggal aku dengan dia. Ni dia pun pergi dah. Aku pula lepas ni. Dia nampak kot tu. Tapi manusia yang hatinya agak keras Ustaz, dia tengok juga mayat tu. Tahu dia kata apa? Dia kata tak ada dah no kawan aku ni. Tak ada dah lah geng nak mindam. Dia nampak mindam lagi. Dia kata tak ada dah lah geng nak sembang-sembang tentang. Dia nampak kot tu lagi tu. Dia tak perasan kata dia nak mati tu. Contoh mudah lagi, boleh faham ke lah no? Tu contoh mudah, dia tak nampak tu. Contoh mudah satu lagi, baru ni tak tengok dalam paper saya lah. 38 orang lelaki rogol 2 orang budak perempuan umur 15 tahun. Tak tengok kan? Masuk dalam paper kan, di Kelantan tu 2 orang budak perempuan tingkatan 3, 38 orang lelaki rogol mereka. Orang yang hatinya lembut sekalian, bila tengok benda ni, dia akan kata hati apa? Ya Allah, bala apa Tuhan bagi ni kita silap apa ni, kita nak kena perbetul balik dah ni, banyak benda bercanggah ni kita buat ni, sebab tu Tuhan bagi bala ni. Orang yang hatinya lembut, dia nampak kot tu. Tapi kalau hati keras jangan tu lah, padan duk jalan sangat, dia cekuk pula. Hati keras dia ulah kot tu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ajak kita melalui Al-Isra wal Mi'raj, nak tengok kekuasaan Tuhan, hati tu kena bersih.
Sebab tu kita cadang ayah-ayah yang ada di sini. Ibrahim Adham pesan nak bagi hati lembut, nak bagi hati bersih, antaranya puasa. Sebab tu bulan Syakban ni banyak-banyakkan puasa. Satu. Yang kedua, nak bagi hati bersih Ustaz, kena banyak duduk dalam majlis ilmu. Rajin-rajinlah main mengaji. Nombor 3, nak bagi hati lembut ni Ustaz, kena baca Quran. Rajin-rajinlah mengaji Quran tu. Boleh tak? Faham ke ni? Lagi Ustaz, kurangkan bercakap. Kita nak minta banyakkan senyap daripada duk berbicara kosong. Boleh no? Sebab tu kita minta apa betul balik. Baik. Jadi manusia hati lembut, dia boleh nampak kebesaran Tuhan. Selesai. Yang kedua, Allah SWT sediakan binatang bernama borak. Borak. Bukan borak lah. Borak tu pondan saja. Borak. Baik. Kenapa Allah bagi borak? Ada orang tanya, kenapa sediakan kenderaan nama borak Ustaz? Sedangkan boleh je malaikat Jibril pegang Nabi SAW bawa terus. Ataupun orang kampung sebut cempung, bawa terus ya. Kan senang. Jawapannya mudah. Allah nak ajak kita, nak berjalan kena ada kenderaan. Kan? Kena ada kenderaan. Nak bergerak kena ada kenderaan. Borak tu pula bergerak sejauh mata memandang. Allah nak ajak kita, nak berjalan kena ada kenderaan yang baik. Sebab tu ayah-ayah yang ada di sini, siapa yang ada motor tu Ustaz nak pergi market matampoh 3 kali mati, kita cadang tukang kan? 3 kali mati Ustaz, lepas tolak pula kita cadang tukang lah. Tengok Ustaz pergi berjalan mana Ustaz kira mati sedia Ustaz, tukang lah. Allah ajak kita tu nak bergerak kena ada kenderaan yang baik. Boleh faham sekat tu. Selesai. Kemudian Nabi SAW Allah sebut dalam Quran. Oh baik, saya terlupa salah. Minta maaf. Yang ni kena bagi faham betul-betul ni. Hak ni terlupa. Orang Melayu duk sebut Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Sedangkan dalam Islam Isra wal Mi'raj sebenarnya dua benda yang berbeza. Orang Melayu kita Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj dua benda berbeza. Isra yang ni perjalanan daripada bumi ke bumi, tu panggil Isra. Mi'raj Ustaz naik ke langit. Jadi Isra Mi'raj dua benda yang berbeza. Isra ada dalam Quran. Mi'raj naik ke atas tak ada dalam Quran. Dia cuma ada dalam hadis, dalilnya secara zanni sahaja. Yang ni dalam Quran, yang ni tak ada. Jadi kena faham betul-betul hukum ini dengan ini berbeza. Siapa petikai hak ni? Mana ada Nabi berjalan pergi Masjidil Aqsa, mana ada Nabi bergerak, mana ada dia duduk petikai perjalanan di bawah, hukumnya kafir. Pasal dia petikai satu ayat Quran. Boleh faham tak? Tapi kalau petikai naik atas tu Ustaz, mana ada Nabi naik ke atas, mana ada Nabi jumpa Nabi-Nabi dan Rasul. Dia petikai cerita naik ke atas, hukumnya fasik sahaja, tak jadi kafir. Pasal cerita naik ke atas ni tak ada dalam Quran, ada dalam hadis sahaja. Kemudian Ustaz, dah sampai di atas di Sidratul Muntaha, yang tu ada balik dalam Quran. Ayat 13 surah An-Najm. Cerita duduk di atas dah ada dalam Quran. Jadi siapa tolak cerita di atas tu, kafir balik. Faham bahasa tu salah? Sebab tu hati-hati salah. Tengok orang petikai tajuk apa. Kalau dia petikai tajuk bawah ni, dia jatuh kafir. Petikai tajuk naik ke atas, fasik. Petikai atas sekali, kafir semula. Boleh faham saya kata no? Bagi clear tajuk Isra Mi'raj tu. Baik, sambung. Allah sebut dalam Quran ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Pasal apa Tuhan mula dengan ayat tu Ustaz? Maha suci Tuhan yang menggerakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa mula ayat tu? Jawapannya mudah. Allah nak ajak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam malam tersebut bukannya Nabi bergerak sendiri. Allah yang menggerakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hujah Tuan, ni hujah. Orang petikai, orang kata macam mana Nabi boleh berjalan seorang-seorang malam tersebut, pi patah balik Masjidil Aqsa semalam saja, mustahil. Allah sebut ayat pertama, Allah kata aku yang menggerakkan Muhammad ni. Bahasa mudah kita sebut, kalau Nabi bergerak sendiri, kita akan kata mustahil. Tapi kalau Allah yang menggerakkan Nabi malam tersebut, kita kata tak mustahil. Betul tak? Macam ni lah saya sebut mudah. Ada seorang budak umur 2 tahun naik gunung Everest.
budak umur 2 tahun panjat gunung Everest, semua orang kata saya bohong. Tapi kalau saya kata budak umur 2 tahun tu naik gunung Everest, dia duduk di belakang ayah dah, boleh terima tak kalau tu? Boleh faham tak? Kalau saya kata budak umur 2 tahun naik gunung Everest, saya kata mana boleh budak kecil naik gunung Everest. Kalau kita kata budak umur 2 tahun didukung oleh ayahnya naik ke gunung Everest, kita rasa boleh jadi tak? Pasal apa boleh? Pasal bukan dia naik sendiri je, ayah dia bawa. Betul? Jadi kami nak ukur kekuatan tu bukan kekuatan budak 2 tahun ni, kami ukur kekuatan ayah dia lah. Ayah dia boleh naik lah gunung Everest tu, budak tu memang tak boleh lah. Sama kes ni. Kalau kata Nabi SAW bergerak sendiri, kita akan kata mustahil. Tapi kalau Allah yang menggerakkan Nabi SAW, tak mustahil. Boleh faham saya lah? Sebab tu Allah mulakan dengan subhanalladzi asra. Baik, kenapa bergerak waktu malam? Lailan, bergerak waktu malam. Mudah jawapannya. Yang pertama, malam manusia cepat tersentuh. Satu, dia cepat touching, tengok cepat terkesan. Satu. Yang kedua, malam Zuilan, Nabi SAW suruh berjalan waktu malam. Alaikum biduljah, nak bergerak, nak musafir, jalanlah waktu malam. Fa innal arda tutwa bil laili. Malam ni Tuhan pendek perjalanan dia. Contoh mudahnya apa Ustaz? Macam ni Zuilan, sini pergi Kuala Lumpur 400 kilo, siang 400, malam pun 400. Tapi perjalanan waktu malam kita akan rasa cepat sampai, padahal 400 serupa tu juga. Okay. Boleh faham tak? Sebab tu Nabi SAW digerakkan waktu malam, sebab malam cepat sampai, manusia cepat terkesan. Seterusnya, minal masjidil haram. Pasal apa mula daripada masjidil haram Ustaz? Banyak sebab. Sebab nombor 1, sebab baginda berada di masjidil haram ketika tu. Satu. Sebab nombor 2, Allah nak ajak kita nak berjalan, kena mula daripada masjid. Yang ni ramai tak buat, sekali dengan ustaz ni serupa Allah nak ajak kita ni nak bergerak musafir, patut start daripada masjid. Nak buat apa Ustaz? Ayah-ayah nak keluar pergi berjalan musafir KL dan sebagainya, patut mari masjid dulu, semayang 2 rakaat, baru berjalan pergi. Yang disebut solat sunat musafir. Kita seorang pun tak buat. Bukan kata ayah-ayah ibu, ustaz pun tak buat. Tunggu, ni Allah ajak kita nak musafir daripada masjid. 2. Yang ketiga wasilan, Allah nak ajak kita nak berjalan kepada Allah, nak bergerak pada Allah, nak jadi hamba Allah. Kamu tak boleh lari daripada tempat bernama masjid. Itu kan perjalanan Isra', perjalanan menuju Allah, tak boleh lari pada masjid. Sebab tu ayah-ayah kalau nak buat perubahan, ibu-ibu nak buat perubahan, kita nak jadi orang baik, tak boleh lari pada masjid ni. Sebab tu kita minta kuliah, mari. Kita minta majlis ilmu, mari. Sembahyang Jumaat, mari. Dah sampai masa dah sekalian, kena mari, tak boleh lari pada masjid ni. Tapi apa ramai hari ni lari terus pada masjid. Minta maaf sekalian, yang ada depan saya ni saya sebut ni bagi siapa yang terlibat di dalam perjuangan Islam. Hak tak terlibat tak apalah, ni hak mana terlibat. Dr. Yusuf Qaradawi datang karang satu kitab Bainal Qurra' wal Kuttab. Ni saya khususkan pada siapa yang terlibat saja. Dia karang satu kitab, dalam kitab tu dia bawa satu kisah setelah kejatuhan Daulah Osmaniyah di Turki. Bila Daulah Osmaniyah jatuh, Masjidil Aqsa dapat dekat Yahudi. Hasan Al-Banna di Mesir ni hantar seorang ulama suruh pergi ke Palestin. Dia kata kamu pergi ke Palestin, duduk sana 2-3 bulan. Kamu duduk di sana, kamu tengok macam mana cara nak dapat balik ni Masjidil Aqsa daripada Yahudi ni. Nak bagi orang Islam menang balik. Pergi tengok buat macam mana. Hamba Allah tu pergi tengok 2-3 bulan, patah balik. Dia kata apa? Tuan, saya rasa berdasarkan pengalaman saya, mustahil dapat balik Masjidil Aqsa ni. Mustahil. Bila Hasan Banna tanya kenapa, dia jawab mudah ya. Dia kata, wahai tuan, sebab tu saya duduk di sana, saya ajak orang sembahyang Jumaat, dia orang tak mau. Ajak masuk mengaji, majlis ilmu, tak mau. Ajak dengar kuliah, tak mau. Ajak imarahkan masjid, tak mau. Tapi kalau aku ajak berjuang, mereka turun. Ajak perang, turun. Ajak mari masjid mengaji, tak mau. Jadi dia kata mustahil dapat balik Masjidil Aqsa.
Hasan Banna jawab apa Ustaz? Dia kata kalau begitu aku rasa mustahil dapat balik benda ni, sebab perjuangan tanpa ilmu sia-sia. Bukanlah penyakit yang mana yang terlibat dalam perjuangan Islam, bukan macam tu kan penyakit hari ni kita Ustaz. Tengok berjuang semangat Ustaz, tapi hakikatnya Ustaz, majlis ilmu tak ada, mayang jemaah tak ada, pom tak ada. Habaq perang turun. Tak ada. Tak maaf lah, kena berti hidung. Sungguh tu lah. Ni bagi siapa yang terlibat saja ya. Kita kongsi semua. Pasal dalam ni semua orang ada. Sungguh tu lah. Sebab tu kita minta buat pembetulan balik. Tak boleh lari pada masjid. Allah sebut dalam Quran, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Manusia paling jahat adalah orang yang bila nak disebut nama Allah dalam masjid, nak buat majlis ilmu, nak buat kuliah, dia duk kira cantas, dia duk kira tak bagi. Tu manusia jahat tu. Wa sa'a fi kharabiha. Kalau dah ada majlis ilmu, dia duk pulun cantas. Dia sekat, dia cantas, dia tak bagi. Adalah benda dia buat. Ayat ujung tu Allah sebut, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Allah kata sedangkan manusia ni sepatutnya dia masuk masjid, dia kena bubuh rasa takut dalam hati. Campak rasa takut tu dalam hati. Langkah masuk masjid patut sebutlah hati, ya Allah, aku masuk rumahmu ni ya Allah, aku takut buat dosa, aku takut buat maksiat, aku takut buat benda yang kau marah ya Allah. Patutnya bubuhlah hati rasa macam tu. Ini berapa orang yang bubuh rasa tu dalam hati Ustaz? Dia masuk dalam masjid Ustaz, apa dia buat Ustaz? Minta maaf nah, matampoh tak ada Ustaz. Tapi tempat lim kenyah. Habis mayang maghrib kuliah tak ada, dia duduk 3-4 orang, dia selakkin sampai nampak paha. Lepas tu dia duduk garu gerik. Nya tak ada adab Ustaz. Dalam rumah Tuhan ni. Kalau rumah dia buat panggil tu tak apa, ni rumah Tuhan dia buat panggil tu. Garu gerik. Lepas tu Ustaz, jenis tingkap naku. Sini tak ada, saya berani buat contoh lah. Tingkap naku tu Ustaz, dia tengok, dia buka tingkap naku, dia ludah, meleleh yak liung, ngotok tu Ustaz. Dia buat serupa rumah dia, orang punya tak ada adab. Sebab tu kita minta jangan, tak boleh. Sebab tu kita minta sama-sama perbetul balik. Bulan Ramadan tahun ni, tajuk bola, tajuk apakah, nak sembang di luar Ustaz. Understand? Sambung. Ustaz, kenapa pergi Masjid Al-Aqsa? Kenapa tak pergi Paris? Kenapa tak pergi Yathrib? Kenapa tak pergi Gunung Tursina? Kenapa Masjid Al-Aqsa? Jawapannya mudah. Jawapan yang saya bagi ni saya ambil daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi Ustaz, bukan pandai-pandai buat sendiri ni. Syekh Mutawalli Sya'rawi jawab, Allah nak tunjuk pada kita ada hubungan Mekah dengan Masjid Al-Aqsa. Satu. Allah nak bagi tahu pada kita ada hubungan Mekah dengan Masjid Al-Aqsa. Mekah yang binanya Nabi Adam, Masjid Al-Aqsa yang binanya adalah Nabi Sulaiman. Nak menunjukkan ada hubungan. Tolong faham betul-betul Ustaz. Mekah bukan Nabi Ibrahim bina. Orang kita dok faham selama ni Nabi Ibrahim bina Kaabah. Tak. Yang bina Kaabah Nabi Adam. Boleh faham tak? Nabi Adam bina Kaabah. Habis itu Nabi Ibrahim Ustaz, Allah sebut dalam Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika mana Nabi Ibrahim tinggikan binaan Kaabah. Maknanya binaan Kaabah dah ada, bim tu ada dah. Nabi Ibrahim bina bagi tinggi ya. Sebab tu kalau orang tanya siapa bina Kaabah, Nabi Adam. Siapa tinggikan Kaabah, Nabi Ibrahim. Baru betul. Boleh faham je lah no? Selesai. Kemudian, pasal apa pergi Masjid Al-Aqsa Ustaz? Sebab yang kedua, Allah nak bagi dia jadi satu hujah pada Nabi SAW. Kan bila baginda balik, baginda sebut pada musyrikin Mekah, semalam aku ke Masjid Al-Aqsa Palestin. Betul lah kan? Kan musyrikin Mekah petikai, mana ada, tak betul, kamu bohong. Betul lah. Kalau balik daripada peristiwa tersebut, Nabi bagi tahu musyrikin Mekah, semalam aku naik ke langit, agak-agak siapa nak percaya? Betul lah. Kalau balik pagi tu Nabi sebut, musyrikin Mekah, semalam aku naik ke langit, seorang pun takkan percaya. Tapi bila sebut semalam aku ke Masjid Al-Aqsa, musyrikin Mekah mula petikai. Lepas tu ada seorang sebut, sif lana, cerita kat kami Masjid Al-Aqsa tu macam mana. Jadi pergerakan ke Masjid Al-Aqsa satu hujah nak membuktikan Nabi betul-betul berjalan malam tersebut.
Boleh Selana? Selesai.